Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada video ni saya akan sharekan apa yang saya faham ataupun apa yang saya dapat pada ayat 12 dalam surah Al-Mulk ni. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Alia binti Izhar, nombor matrik 2300456, kos Usuluddin, tahun pertama. Kod untuk subjek ini ialah GPX0062, iaitu aspirasi dari surah Al-Mulk. Okay, seperti yang kita tahu, ayat 12 ini merupakan kategori dalam kategori ciri-ciri orang mukmin. Okay, ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maksudnya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut Tuhannya, bil ghaibi, semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Kat sini kita faham bahawa orang yang takut kepada Allah ketika dia berseorangan, malah dia tak pernah tengok pun azab Allah. Dioranglah yang akan memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Okay, kat sini kita nampak al-ghaib maksud dia semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Tapi ada pendapat lain juga pasal maksud al-ghaib ni. Okay, dia ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-ghaib ni maksudnya perkara ghaib lah, iaitu buku amalan, hari kiamat, syurga, pahala, mahsyar, mizan, neraka, dosa. Okay, pendapat kedua ialah takut kepada Allah. Okay, bukti kita takut kepada Allah ialah kita lebih banyak buat ibadah ketika bersendirian berbanding kita di halayak ramai, di depan halayak ramai lah. Jadi, kenapa dia kata macam tu? Sebab bila kita berseorangan, kita boleh nampak lah, kita boleh nampak ibadah kita tu memang pure, memang macam mana, kita memang ikhlas beribadah kepada Allah. Kita meminta ampun ke, kita menangis ke, memang memang kita ingat Allah je lah berbanding kita di halayak ramai. Kita sendiri boleh tahu vibe dia macam mana kan bila kita beribadah berseorangan dengan beribadah depan orang ramai. Okay. Okay. Saya share. Nabi pernah berkata, perkara yang paling aku takut terjadi kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi SAW pun bersabda, itulah riya. Allah Subhanahu Taala akan berfirman pada hari kiamat kelak, pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran. Jadi kat sini kita nampak dia tujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka menunjuk-nunjuk bila dia buat ibadah. Bila dia buat satu kebaikan, dia tunjuk. Kan sekarang kan zaman teknologi, sosial media tu ada. Jadi dia kalau apa-apa, dia akan sebarkan dekat Instagram ke, dia akan share dekat TikTok ke. Jadi dia akan dapat banyak perhatian orang, sama ada negatif ataupun positif. Dari situ kita nampaklah sama ada dia ni mungkin dia ikhlas, tapi kita ni manusia kan, kita sendiri boleh hati kita sendiri boleh berbolak-balik. Okay. Jadi kat situ andai kata kita buat tu untuk menunjuk-nunjuk, kita tak dapat ganjaran pun sebenarnya. Walaupun kita dah buat kebaikan macam mana pun, sebenarnya kita tak dapat ganjaran apa-apa pun kalau kita bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Jadi pengajaran dekat sini, jangan depan mata orang sahaja jadi baik, tapi di belakang orang sebaliknya. Yang kedua, manfaatkan masa yang ada dengan perkara yang baik dan menjamin perjalanan kita di akhirat. Okay, jadi kat sini kita kan dah 2024, jadi apa kata kita ubah diri kita untuk jadi lebih baik. Kita pun makin lama makin dekat kepada hari kiamat, makin dekat kepada kematian. Jadi apa kata waktu kita berseorangan ke, waktu bermasa, kita selitkan sikit dengan amalan-amalan tambahan. Okay. Jadi mungkin amalan-amalan tu boleh menjamin kita ke akhirat nanti. Okay, yang ketiga, malulah kepada Allah dan malaikat ketika ingin membuat sesuatu yang tidak mulia. Senang cerita, malaikat dengan Allah ni CCTV kan. Jadi CCTV diorang ni tak boleh nak dipadam. Malah kita sendiri tak tahu bahawa
kita punya aktiviti sekarang ni ditunjukkan ke tak pada akhirat nanti, pada mahsyar ke apa ke nanti. Jadi kalau andai kata kita buat benda yang tak mulia, maksud benda yang buruk kan waktu kita seorang-seorang, andai kata dia tayangkan dekat orang ramai beribu-ribu juta umat manusia tu, malu tak? Jadi dari situ kita boleh nampak kan kalau kita buat benda yang tak elok tu, kalau ditayangkan malu. Jadi kalau boleh buatlah kebaikan tu. Jadi soalan dia, ciri-ciri siapakah ayat ini ditujukan? Okay. Nyatakan perkara-perkara riwayat. Yang ketiga, apakah bukti takut kepada Allah? Yang keempat, apakah syirik kecil yang dibimbangi oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya? Yang kelima, adakah ganjaran bagi orang yang suka menunjuk-nunjuk ketika berbuat ibadah sama darjat dengan orang yang melakukan ketika berseorangan? Okay. Bila perasan slide saya ini bertemakan dengan game kan. Jadi saya sebenarnya buat analogi bahawa kehidupan kita ni seperti game. Okay, macam game kan ada game yang kita boleh pilih karakter kita sendiri. Contoh kita nak jadi polis ataupun pencuri. Okay, macam tu juga dengan hidup. Kita boleh pilih sama ada kita nak jadi baik ataupun buruk. Dan tak semestinya kalau kita dah jadi pencuri je, kita tak boleh setting balik karakter kita untuk nak menjadi polis. Contoh juga kehidupan. Tak semestinya kalau kita dah buat buruk sikit, kita tak boleh nak pulang kepada kebaikan. Maksudnya kita tak boleh nak bertaubat, kita tak boleh nak, yelah, kita tak boleh nak kembali kepada Allah. Boleh je. Andai kata kita dah tersasar, kita boleh je kembali kepada Allah. Allah terbuka. Okay. Apa-apa pun biar Allah sajalah yang tahu. Okay, sekian. Terima kasih. Minta maaf banyak sangat kekurangan. Saya harap dapatlah kongsi sedikit apa yang saya dapat dalam ayat ni. Okay, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.